Ya, udah kita sekarang dalam segmen Negara Pintar Terhubung dan Ya. Tetapi kita membergakan di mana kita akan bawakan satu wawancara. Pertama ini adalah mengenai dengan perkhidmatan penghantaran bungkusan dan pagi ini kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Syahrin bin Haji Ibrahim iaitu merupakan pengawal pos telah pun bersama dengan kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menyambut Hari Isra' dan Mi'raj supaya ia memberikan keberkatan kepada kehidupan kita ni pada hari ini dan hari seterusnya ya Tuan ya. Hari ini sihat? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ni akan bercerita sedikit mengenai tugas postman dengan penghantaran bungkusan harian ya. Memang menarik sekali. Apakah agaknya yang ingin diterangkan oleh Tuan pada hari ini mengenai postman dan juga bungkusan ini? Silakan. Okey, jadinya yang pada pagi ini yang akan saya terangkan adalah mengenai tata cara mengenai dengan penghantaran bungkusan oleh postman tu. Ya. Jadinya sebelum saya memberi penerangan mengenai dengan penghantaran bungkusan, terlebih dahulu saya ingin memaklumkan bahawa pengertian bungkusan yang dapat saya ringkaskan pada pagi ini terbagi kepada ada dua tu. Yang pertama, penghantaran bungkusan yang diterima dari luar negara. Yang kedua, penghantaran bungkusan yang diterima dari orang ramai melalui kaunter pos untuk penyerahan di dalam negeri. Jadinya, bagi bungkusan yang diterima dari luar negara, bungkusan tersebut akan dicop oleh pegawai custom yang bertugas dan barang itu akan dicop sama ada merah atau hijau tu. Bagi bungkusan cop hijau, postman kami, postman penyerahan yang bertugas di cawangan pejabat pos akan menghantar bungkusan tersebut ke rumah-rumah mengikut tedahan atau kawasan masing-masing. Sebagai contoh saja, penyerahan di perumahan negara Kampung Duku akan diserahkan oleh pejabat pos Sengkurung, manakala penyerahan di perumahan Kampung Rimba akan diserahkan oleh pejabat pos Rimba. Itu bagi barang yang bungkusan cop hijau tu. Bagi bungkusan dengan cop merah, bungkusan tersebut akan disimpan di cawangan yang terdapat kaunter custom untuk pemeriksaan lanjut. Dan di sini pemilik bungkusan akan dimaklumkan melalui persuratan ataupun kad panggilan ataupun kami panggil advice card taluk kepada jenis perkhidmatan yang digunakan. Manakala bagi penghantaran bungkusan dari orang ramai untuk penyerahan di dalam negeri, lazimnya orang ramai menggunakan perkhidmatan pos laju. Di sini perkhidmatan tersebut adalah perkhidmatan premium dan diserahkan oleh postman-postman kami yang khusus untuk menyerahkan bungkusan tersebut. Dan semasa gelombang fasa endemik ini, pihak kami ataupun postman akan menghubungi orang ramai untuk kepada pemilik bungkusan ini untuk mengesahkan ia punya alamat tu. Dan sebagai makluman awal yang barangnya akan dikirim kepada mereka dengan berkonsepkan contactless delivery ini juga, postman kami akan menyimpan di tempat yang telah disediakan tanpa memerlukan tanda tangan saja. Jadinya postman kami itu akan membuat internal saja without tanpa orang ramai itu keluar ataupun menyainlah rekod itu di sana. Itulah anunya pasal penerangan mengenai penghantaran bungkusan di Brunei oleh jabatan. Ya, jadi itu antara tata cara ya bagi postman mengenai penghantaran bungkusan, iaitu lebih kepada contactless ya. Kalau ketika inilah ya, semasa adanya wabak COVID-19 ini berkonsepkan contactless delivery, iaitu di mana postman hanya akan menyimpan di tempat yang disediakannya. Alhamdulillah. Dan seterusnya Tuan, apakah antara pilihan bagi orang ramai untuk membuat pertanyaan ataupun inquiry pada bungkusan yang dipesan dari luar negara dan penyerahan tempatan? Okey, memadamkan bungkusan yang dihantar dan diterima oleh pejabat adalah begitu banyak dengan pelbagai jenis perkhidmatan yang diterima dari luar negara, dan juga besar kemungkinan juga bungkusan-bungkusan ini terhalang lewat diterima di Brunei dan ada juga orang ramai juga tidak pasti semada barang ini sampai di Brunei kah atau sebaliknya.
Ya, jadinya diorang ni pun nak tahu di mana kan. Jadi di sini untuk perhatian orang ramai, mereka ada beberapa pilihan untuk membuat pertanyaan atau inquiry tu. Yang pertama, diorang boleh pergi ke kaunter pertanyaan di pusat pemudian pelanggan di Airport Lama. Yang kedua, diorang boleh menghubungi kami punya pusat pemudian pelanggan CSC tu di talian 2380-481, atau mereka boleh terus WhatsApp kepada WhatsApp jabatan di talian 87110002. Kalau nombor juga option lain boleh menggunakan email jabatan di alamat cscpost@post.gov.bn. InsyaAllah kita kami akan cuba menjawab sebarang pertanyaan atau muskilah lah dengan barang-barang yang dikirim ataupun yang diorder dari luar negara. Dan juga sebagai tambahan makluman pada orang ramai, bagi mereka yang menggunakan perkhidmatan bungkusan berdaftar atau registered mail, jabatan pada masa ini tidak lagi mengeluarkan isu kad panggilan tu atau kad panggil advice card. Maksudnya di sini orang ramai boleh menggunakan diorang punya tracking number tu yang ada pada barang mereka tu sebagai rujukan untuk ditanyakan kepada pihak kami, khususnya kepada pusat pemudian pelanggan. Jadinya diorang boleh melipun, memberi ia punya tracking numbernya tu dan kami boleh mencekkan ia punya barang-barangnya tu. Manakala bagi bungkusan seperti paket kecil, ni paket kecil ni kan panggil juga semua paketnya dia lebih murah dan paling digemari oleh orang ramai ni kalau membawa barang dari luar negara. Jadi pada masa ini jabatan masih mengirimkan kad panggilan tu dalam bentuk hard copy. Maksudnya postman masih menghantar ke rumah-rumah. Tapi pada masa yang sama, orang ramai bolehlah menggunakan kad panggil AR listing tu yang ada pada laman sesawang jabatan ini. Jabatan kami punya jabatan di alamat www.post.gov.bn. Untuk barang paket kecil tu, jadinya diorang boleh memeriksa sendiri AR listing kami tu di website kami dan boleh juga meminta bantuan dari pusat pemudian pelanggan iaitu CSC kami lah untuk menaikkan diorang punya barang-barang status mereka. Ya, informasi yang amat penting sekali. Antara informasi yang diketengahkan tadi ialah mengenai laman sesawang jika ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, iaitu di www.post.gov.bn, post.gov.bn. Kalau kita ingin menghubungi mereka secara WhatsApp pun boleh taliannya ialah merupakan 87110002. Senang ni nombornya ni. 87110002. Sekali dengar pun boleh hafal ni tuan. Dan kepada kalau sekiranya misalnya WhatsApp pun agaknya mungkin teragak-agak kami WhatsApp atau mungkin suka cara yang lama dengan email. Emailnya ialah cscpost@post.gov.bn. Alhamdulillah. Jadi itu bersedia kita ketahui bersama mengenai dengan perkhidmatan penghantaran bungkusan. Dan tuan, selepas ini nanti kita akan bersama dengan dua orang tamu kita juga memperkatakan mengenai dengan ini ada mengenai dengan jabatan perkhidmatan pos Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Nanti kita jumpa lagi terima kasih tuan. Bersama. Kali ini kita akan menyambung lagi dengan dua orang tetamu. Kita akan bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Azli bin Haji Tinggal, iaitu Ketua Penguasa POS, dan juga bersama kita Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Haji Abdullah, Ketua Penguasa POS, membicarakan mengenai dengan Jabatan Perkhidmatan POS. Assalamualaikum Tuan. Jadi kita akan menanyakan kepada Tuan Muhammad Azli dulu mengenai perkhidmatan yang ditawarkan kepada orang ramai tentang perkhidmatan pos ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Jabatan Perkhidmatan Pos sebenarnya menawarkan pelbagai perkhidmatan kaunter bagi orang ramai. Perkhidmatan ini dikategorikan pada dua jenis, iaitu perkhidmatan tradisi pos dan perkhidmatan agensi. Perkhidmatan tradisi pos ini
ialah perkhidmatan pos yang benar-benarnya, iaitu termasuk penjualan stamp, registered mail atau lebih dikenali mail berdaftar, mail udara dan mail laut, produk filatelik, peti surat persendirian, perkhidmatan pos laju, international EMS, dan juga bulk posting. Perkhidmatan agensi yang disediakan adalah perkhidmatan pembaharuan lesen memandu dan lesen kenderaan. Ini yang kami dapat buatkan, especially semasa musim COVID ini. Perkhidmatan ini hanya ditawarkan di cawangan-cawangan pejabat pos yang terpilih sahaja. Ya. Iya. Ya, jadi itu baru saja dikongsikan ya mengenai dengan perkhidmatan, iaitu ada dua perkhidmatan tradisi pos dan juga perkhidmatan agensi. Dan seterusnya Tuan ya, cawangan-cawangan mana yang memberikan perkhidmatan pembaharuan lesen dan lesen kenderaan ini ya, mungkin boleh diterangkan dengan lebih lanjut lagi Tuan, silakan. Ya, masa ini Jabatan Perkhidmatan Pos mempunyai 8 cawangan yang menyediakan pembaruan lesen memandu dan lesen kenderaan. Di daerah Pulau Muara ada 5 cawangan yang disediakan, yaitu Pusat Memproses Mail dan Bungkusan di Airport Lama, Pejabat Pos Gadong, Pejabat Pos Sri Kompleks, Pejabat Pos Muara dan juga Pejabat Pos Sengkurung. Manakala di daerah Tutong, pejabat pos Tutong ada juga menyediakan di daerah Belait yang menyediakan cawangannya adalah pejabat pos Syria dan pejabat pos Mumong di Kuala Belait. Sorry juga masa ini di Temburong belum ada menyediakan perkhidmatan pembaharuan lesenan ya. Jadi hanya berada di ketiga-tiga buah daerah. Dan kita percaya saja itu adalah satu maklumat yang mesti di orang-orang Ketani untuk ambil maklum lah kan. Dan kadang-kadang apabila kita ingin menempah, kalau Teni berbagi secara alam maya, ada satu aplikasi yang digunakan, iaitu aplikasi mungkin QUp dan sebagainya. Kita percaya sahaja setelah ini kita akan bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Haji Abdullah. Macam mana ni kalau sekiranya saya ingin menempah, apakah aplikasinya dan macam mana caranya ni? Dan desas-desus ada orang nyatanya pakai QUp saja. Apakah itu sebenarnya QUp itu Tuan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Just briefly ya, QUp ini adalah satu sistem tempahan temu janji yang digunakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos untuk kegunaan orang ramai Ketani yang ingin membuat urusan seperti membawa lesen, lesen kenderaan, lesen pemandu, ataupun juga untuk mengutip bungkusan dengan lebih cepat, selesa dan selamatlah untuk orang ramai datang ke jabatan kami. Ya, jadi itu dimasukkan dengan QUp. Jadi Tuan, apa kelebihan bagi orang ramai untuk menggunakan sistem tempahan temu janji QUp ini? Mungkin ada kelebihan yang dapat dikongsikan, silakan. Okey, orang ramai yang menggunakan perkhidmatan QUp ini akan dapat menyusun jadual mereka lah seharian dengan lebih teratur. Dan tidak lama menunggu di cawangan-cawangan kami yang menawarkan tempahan QUp ini. So tak payah kiranya berqueue panjang-panjang ikut booking pukul 9 datang pukul 9 untuk balik. So more efficient lah dalam menggunakan QUp ni. Agaknya ada semua tempat yang menggunakan sistem QUp ni, tapi ada beberapa cawangan-cawangannya lah. Apa tu kali mungkin saja di manakah agaknya cawangan-cawangan ni? Betul tu ada a few cawangan yang masa ni digunakan. Kami ada di cawangan MPC ada 2 bahagian bahagian kaunter juga sama bahagian kaunter untuk bungkusan juga. And then cawangan seperti Seri Kompleks sama di Gadong ataupun Mang Lain tiga cawangan ini kami bukakan masa ini untuk perkhidmatan QUp ni. Ya, dan alhamdulillah itu saja dikongsi. Dan Tuan ya, mengenai dengan sekiranya lah kalau orang ramai di mana orang ramai dapat bertanya jika mereka mengalami masalah mengenai sistem QUp ini, sebab kadang-kadang mungkin ada masalah ke macam mana. Jadi macam mana ni Tuan? Okey, kepada mereka orang-orang ramai yang menghadapi masalah, sila hubungi
customer service center kami pada telefon tadi kan yang mention 2380-481 tu landline lah. Servis sekalian 2830-481 ataupun WhatsApp kami tadi 8711-002. Lurus tu. Apalah saya. 8711-002. Paling mudah sekali nombor tersebut. Jadi sebelum kita ni berputus di ruang berpisah di ruang udara, mungkin ada saranan daripada Tuan kedua-duanya. Kita mulakan dulu dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Fauzi. Silakan. Okey, untuk pesanan-saranan kami lah, Jabatan untuk orang ramai, untuk apa jua sebarang pertanyaan, sepertinya contoh pertanyaan mengenai bungkusan, surat, EMS ataupun pos laju, ataupun perkhidmatan kontak kami yang lain. Orang ramai adalah disarankanlah untuk menghubungi talian pelanggan kami di talian tadi itu 2380-481 ataupun melalui pesanan ringkas WhatsApp 87110002 ataupun melalui ke email kami cscpost@post.gov.bm. Dan itu juga di samping itu adalah juga disarankan orang ramai untuk memuat naik juga aplikasi jabatan kami, aplikasi BruTrack tu. BruTrack ini adalah untuk mudahkan orang ramai untuk menjejak tracking bungkusan-bungkusan kami, bungkusan-bungkusan mereka, seperti bungkusan EMS, pos laju, bungkusan yang berdaftar saja. BruTrack ini mempunyai kemudahan untuk orang ramai juga untuk mengetahui poskod rumah kediaman masing-masing. BruTrack ini di mana kita ni dapat menggantikan notis pengambilan tadi itu kami di BruTrack kadang kami memberitahu di mana barang itu sudah ready di collect ke indah, apa ke indah, di sana tu dalam BruTrack ini kami syorkan orang ramai untuk mendownload apps kami. Alhamdulillah, semuanya dengan fasa transisi transformasi digitalnya orang ni. Kita ni kan menjayakan wawasan negara ke arah transformasi berkenaan. Akhir kata daripada Tuan Muhammad Azli pula, macam mana? Okey, terima kasih orang ramai especially yang akan membuat perkhidmatan pembaruan lesen memandu dan lesen kenderaan, sepatutnya merancang lebih awal lah. Orang kalau kan baru di lesen memandu lepas lesen kenderaan itu, at least orang sebulan sebelum itu boleh sudah dibuat. Jangan orang berabut-abut, especially sehari sebelum kan expired itu akan membuat. Inilah cara yang penting lah supaya orang especially time musim fasa endemik ini juga untuk mengurangkan orang beramai-ramai bertumpu arah setiap cawangan itu. Ya, tepat sekali ya Tuan ya. Jadi perlunya ada perancangan lebih awal ya Tuan ya. Pun terima kasih kepada keduanya, iaitu terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Azli bin Haji Tinggal, iaitu Ketua POS, Ketua Penguasa POS, dan seterusnya bersama dengan kita terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Haji Abdullah, Ketua Penguasa POS. Terima kasih Tuan, dan kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.